السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Baik, kita tengok kitab kita Asas Aqidah Islam. Kita berhenti di muka surat 147. Di bawah tajuk besar dia ayat ataupun nas-nas mutasyabihat. Nas-nas yang samar-samar. Yang apa? Makna dia tidak jelas. Baik. Jadi kita tengok i'tiqad ahli salaf dan ulama mutaakhirin. Yani i'tiqad salaf dan khalaf. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumi fid darin, kata pengarang. I'tiqad ahli salaf dan ulama mutaakhirin. Yani ulama khalaf lah. Salaf 300 kurun yang pertama. Salaf setelah itulah setelah khalaf. Setelah salaf datanya khalaf. Salaf ni maksudnya orang-orang yang terdahulu. Bukanlah maksud zaman terdahulu tu semuanya betul. Nak kiranya salaf ada yang bukan soleh, salaf juga. Contohnya macam kaum musyabbihah. Syabbihah salaf juga, awal. Dia wujud awal. Syiah awal juga. Wujud Syiah ni termasuk dalam 300 tahun yang pertama. Dah wujud dah Syiah. Awal. Siapa lagi? Khawarij lagi awal. Dia termasuk dalam tempoh salaf. Termasuk juga dalam tu apa? Khawarij, Murji'ah termasuk juga, Mu'tazilah, semua dalam tu. Baik. Jadi bukanlah maksud salaf itu semua betul. Salaf dia ada yang soleh, ada yang taleh. Ada salafus soleh, salah yang baik. Ada salaf yang taleh, salaf yang tak bagus. Ini merujuk pada akidah yang sesat. Baik. Jadi disebut ahli salaf ni salafus soleh lah. Kemudian ulama mutakhir ini ulama khalaf setelah 300 tahun. Bagaimana dalam menanggapi nas mutasyabihat? Sebab sampai hari ni benda ni tak sekan selesai. Duk bergaduh selalu di Facebooknya, di YouTubenya, saling menjawab antara satu sama lain. Baik, kita tengok apa kata pengarang. Mengikut i'tiqad ahli salafus salih, bahawa ayat-ayat dan hadis-hadis yang memberi kekeliruan itu ada pengertian yang lain dengan Allah Ta'ala. Ada maksud lain, bukan makna tu. Sebab kita kena hormat bahasa. Contoh bahasa Arab, kalau disebut yadun, yad tangan, dua saja makna dia dalam bahasa Arab. Yang pertama makna hakiki. Yad tu tangan, anggota. Itu makna hakiki. Tak ada makna lain. Kalau kita kata bukan makna tangan anggota ni, maka dia akan jadi makna majazi. Masalahnya berlaku bila ada golongan yang menafikan majaz dalam Al-Quran. Susah. Dia menafikan majaz. Ini golongan yang nak pergi kepada musyabbihah ni. Dia menafikan tidak ada majaz. Tidak ada macam kita bahasa Melayu pun ada tangan panjang. Apa makna tangan panjang? Suka mencuri kan? Tangan panjang. Tangan di situ bukan tangan ni, dia merujuk pada sifat. Sama juga Quran lagi banyak. Dia ada 8 alaqah majaz mursal. Panjanglah cerita dia. Tapi nak cerita itu je dalam bahasa Arab daripada dulu lagi. Majoriti ulama sepakat. Jumhur ulama sepakat dalam Al-Quran ada majaz. Malah jumhur ahli lughah pun sepakat. Kalau ada orang kata dalam Quran tidak ada majaz, itu pelik lah tuan-tuan. Itu golongan yang dia nak pergi ke arah tashbih sebenarnya. Jadi dia kata ya tangan ni, tangan Allah ni bukan majaz. Bila bukan majaz, maksud dia tangan betul, anggota. Sedangkan kita bila baca dalam
antara buku yang terawal yang menceritakan tentang i'tiqad ahli sunnah wal jamaah adalah buku Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, Aqidah Tahawi nama dia. Kan dia sebut ta'alallah anil anil a'dha wal adawat. Allah Taala ni maha suci daripada a'dha. A'dha ni apa? Anggota-anggota yang besar, tangan, kepala, kaki. Wal adawat, adawat ni apa? Anggota-anggota kecil, mata, lidah, gigi. Jelas itu i'tiqad salaf. Itu i'tiqad salaf. Salaf tidak mengiktikadkan Allah beranggota sama ada besar ataupun kecil. Jadi bila yad di situ di sisi salaf bukan makna tangan kita ni. Itulah dipanggil apa? Itulah dipanggil sebagai makna lain. Makna lain. Kalau tuan-tuan baca dalam kitab Abu Hasan Al-Asy'ari yang banyak orang bahas tentang ni, dia sebut berkenaan dengan ni, dia sebut segala ayat-ayat yang menggambarkan Allah ada anggota, tangan, wajah, kaki, mata, ada dalam Quran dia sebut kan. Betih. Semua itu di atas makna sifat. Kata Imam Tirmizi pun, yang Sahih Tirmizi, bila dia sebut tentang tangan Allah apa semua, dia sebut ini daripada ayat-ayat sifat, bukan ayat-ayat anggota. Maksud itu dah jadi takwil. Faham? Kita makna anggota itu kita palingkan kepada makna sifat. Apa itu sifat? Sifat ni sesuatu yang berdiri dengan zat. Contoh meja ni, apa sifat meja ni? Berat. Apa sifat meja ni lagi? Cantik contohnya lah. Apa sifat meja ni? Kerah. Ini sifat. Apa sifat dia lagi? Mahal. Sifat ni sesuatu yang berada pada zat. Mana ulama salaf dia telah mentakwilkan secara ijmali. Segala ayat-ayat itu bermakna sifat, bukan bermakna anggota. Boleh lah? Baik. Yang tidak sesekali menyerupai dengan yang baharu, tak sama dengan makhluk. Baik. Bukanlah dengan pengertian yang lahir daripada nas-nas itu yang boleh membawa persamaan sifat Allah dengan sifat yang baharu. Bukan tangan tu tangan betul. Saya baru pagi tadi anak murid saya main tanya. Anak murid ni saya ni hebat, dia hafal Quran 30 juzuk. Sebelum masuk ihya dia ambil apa? Dia ambil syahadah 3 hari. 3 hari. Jadi memang hebatlah. Saya tebuk mana-mana Quran semua dia boleh jawab lah. Dia wakil sekolah peringkat kebangsaan. Hebat. Tapi ada lagi hebatlah, kebangsaan dia kalah lah. Negeri dia menang. Jadi sekolah dia macam itulah. Dia tanya saya berkenaan ni. Sebab sekolah dia memang aliran yang macam tu. Disebut tangan Allah ni tangan lah, wajah-wajah. Tapi saya pesan kepada dia, ulama salaf tidak sebut macam tu. Ulama salaf bila sebut tangan, bila sebut dia dua makna saja. Sama ada tangan anggota, yang ni memang wallahi tidak ada ulama salaf kata Allah beranggota. Ataupun tangan itu dengan makna sifat. Sama ada dia nak sebut sifat apa ataupun diserah pada Allah. Kita panggil apa? Tafwid. Tafwid. Dia tak jelaskan sifat apa, tapi dia sifat, dia bukan anggota. Itu yang disebut oleh Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah dalam kitab dia Al-Ibanah Maqalatul Islamiyyin. Dia sebut macam tu. Disebut tentang Allah mempunyai mata, Allah Ta'ala ada bla bla bla. Tapi semua yang disebut tu atas makna sifatin maknawiyah. Sifat maknawi. Boleh dah. Baik. Kemudian mereka tidak mentakwilkan dengan makna yang lain daripada makna asalnya, tetapi keadaan sebenar terserah kepada Allah jua. Dialah yang mengetahui hakikat yang sebenar. Ini kita tafwid. Tafwid. Sebab tu kadang-kadang dalam terjemahan setengah kitab dia tak terjemah iyat tu, dia biar dengan iyat. Baru ni ada isu kan, yang mana kita ada terjemahan Al-Quran pimpinan Ar-Rahman. Siapa yang terjemah tu? Syekh Ahmad Basmih ke? Dia terjemah tu sampai sekarang kan dalam handset kita Android tu. Dia bukan orang Malaysia, dia orang Arab Saudi. Dia duduk Malaysia dan dia jadi rakyat Malaysia dah, pandai cakap Melayu fasih. Dan dia pun orang alim. Dan dia isunya apabila ayat-ayat mutasyabihat, Syekh Ahmad Basmih ni dia memberi makna dengan makna bahasa Melayu tangan Allah, tangan bersemayam, istawa bersemayam. Maka baru ni buat rombakan balik
buat sedikit rombakan ayat-ayat mutasyabihat, sesuaikan dengan pengajian di Malaysia ni. Maksud dia bila sebut istawa, jangan letak bersemayam. Pasal bersemayam tu makna dia duduk. Allah Ta'ala tak berhajat pada makhluk. Ya, jangan sebut tangan, tapi sebut yad. Sebab bila sebut yad, istawa, dalam bahasa Arab dia ada makna hakiki, dia ada makna majazi. Itu yang ada isu sikit, tapi dah ubah makna dia. Tapi saya nak beritahu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tahu makna pun, macam tangan Allah, mata Allah, apa nama lagi, Allah duduk, Allah ketawa, semua benda itu bukan makna yang ada pada makhluk. Jelas lah, ini sepakat, bukan makna yang ada pada makhluk. Bukan bila disebut Allah Ta'ala duduk. Istawa. Bila Allah Ta'ala apa? Hello. Habis tuan-tuan. Hello. Dah balik. Tadi hilang. Baik. Hilang pula. Longgang kot. Hello. Sana. Sat. Hello. Dah pula. Tak apa. Tak apa, nanti tak ada kita tukar. Yang ni selesa sikit. Baik, jadi tuan-tuan, bukan itu makna dia. Supaya apa? Supaya kita jangan tersilap. Sebab dalam sejarah memang ada golongan musyabbihah yang mengatakan Allah Ta'ala memang beranggota. Malah zaman sekarang pun ada, dia bersiap tulis kitab lagi. Isbat, menetapkan bagi Allah isbat. Isbat ni maksudnya menetapkan bagi Allah had. Allah Ta'ala ada had, yang ni ada batasan. Sedangkan Imam Ja'far At-Tahawi sebut dah, Allah Ta'ala ni anil had, tidak ada had, anil ghayat wal hudud. Allah Ta'ala maha suci daripada had, batasan dan hujung, tepi. Tak, Allah Ta'ala maha suci daripada semua tu, daripada tulis buku tu. Malah ada pula yang kata isbat, ada tulis buku lagi tu, isbat surah lillah, menetapkan rupa bagi Allah. Makna dia Allah Ta'ala ada rupa. Ini semua sesat tuan-tuan. Macam kita manusia, macam mana rupa kita ni lah, kepala, tangan, kaki. Lembu ada rupa, ada macam rupa lembu kita tengok macam tu, kaki 4 kat bawah, kepala, ada ekor belakang. Depa boleh tulis buku bagi Allah ada gambar. Ini mustahil tuan-tuan. Gambaran ni adalah sifat makhluk. Kenapa bentuk kita macam ni tuan-tuan? Kerana Allah yang jadikan. Allah ni tuan-tuan, kita tak boleh gambar langsung dalam kepala kita. Makna dia tuan-tuan kenal Allah. Tuan-tuan tak tergambar langsung Allah macam mana, tuan-tuan kenal Allah. Tapi kalau tuan-tuan boleh gambar, saya pernah tengok di Facebook golongan yang macam ni lah, dia berdebat dengan orang Kristian. Debat dengan Kristian. Kristian tanya lah, dalam Islam ni macam mana sifat Allah? Dia pun jawab lah. Allah Ta'ala ada muka tapi tak sama dengan makhluk. Allah Ta'ala ada tangan tapi dua-dua tangan kanan. Dia berbahas dengan Kristian. Kemudian tapi kaki Allah pula kiri kanan. Kaki kiri kanan. Kemudian Allah Ta'ala ada apa? Kepala ada satu. Mata ada dua kiri kanan. Mata ada dua kiri kanan. Yang tak adanya jantung dengan paru-paru dengan buah pinggang disebut. Allah Ta'ala tak ada paru-paru dengan buah pinggang. Pasal apa? Kerana Allah Ta'ala tak bernafas dan Allah Ta'ala tak makan. Yang ni mengarut sangat tuan-tuan. Jelas sangat mengarut ni. Sampai orang Kristian tu buat apa? Orang Kristian tu lukis tuan-tuan. Dia lukis Allah. Memang kita tengok menakutkan. Pasal tangan dia kan dua-dua belah sini. Kristian lukis rupa Allah. Sebab tu bila kita mengajar akidah, sampai orang boleh gambarkan Allah dalam kepala, ada surah, ada had, itu pengajian akidah yang terpesong tuan-tuan. Kita mengaji akidah ni sampai tahap kita tak boleh bayang langsung Allah lagu mana. Betul? Boleh lah. Baik, kemudian tetapi mengikut ulama mu'takhirin pula, ulama salaf ni dia tafwidul makna, bukan tafwidul kaif. Kaif ni yang jadi isu sikit. Macam kita kan, kaif kita bukan sama. Tangan lembu, tangan kita dengan gorila tak sama. Memanglah tak sama kaif dia, tapi berjuzuk. Allah Ta'ala tak berjuzuk. Tafwidul makna, kita menyerahkan makna dia kepada Allah.
Cuma ulama salah sebut ia bukan anggota, tapi dia adalah sifat. Baik, kemudian ulama mutaakhirin pula ayat-ayat dan hadis-hadis yang memberi kesamaran itu mereka takwilkan mengikut persesuaian yang munasabah, yang selaras dengan dalil-dalil akli dan tata bahasa Arab, sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab tafsir dan syarah-syarah hadis. Tujuannya kerana hendak menolak mazhab mubtadi'ah yang mereka berpegang semata-mata dengan pengertian zahir sahaja. Inilah pandangan yang lebih kuat dan lebih selamat. Dia dipanggil takwil, tuan-tuan. Malah tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca kitab tafsir, sama ada tafsir Qurtubi, tafsir Tabari, tafsir Ibnu Kathir, tafsir Jalalain, tafsir Mafatihul Ghaib, tafsir Al-Baghawi, tuan-tuan sebutlah tafsir apa pun. Tafsir salaf dan khalaf, tidak ada tafsir yang tidak ada takwil. Tak ada. Tak ada tafsir yang tidak ada takwil. Semua ada takwil. Takwil ni maksud dia macam tadi. Makna tu kita paling kepada makna yang ni. Saya bagi contoh satu. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap sesuatu itu pasti akan binasa kecuali wajah Allah, wajahnya. Tuan-tuan tengok dalam tafsir At-Tabari, Imam Tabari ulama salaf. Tuan-tuan tengok dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, dia juga dekat dengan Zalah 500 Hijrah. Tafsir Al-Baghawi, tafsir Ibnu Kathir, saya sebut 4 tafsir. Semua sepakat wajah di situ makna dia zat. Itulah takwil, merujuk pada zat Allah Ta'ala. Isu ni berat sikit tuan-tuan, saya cuba ringkaskan, bahasa dia panjang. Jadi kalau ada orang kata takwil itu adalah apa? Tajhil, takwil itu adalah apa? Ta'til, itulah satu kefahaman yang memang salah, tuan-tuan. Menyalahkan makna, bukan. Itu memang bahasa Arab macam tu. Takwil lah, ta'til lain. Ta'til ni menafikan ayat tu. Macam Mu'tazilah menafikan Allah Ta'ala ada sifat, ta'til lah tu. Allah Ta'ala tak ada sifat. Allah mendengar dengan zat, melihat dengan zat. Itu ta'til, membatalkan segala sifat Allah. Baik. Ada lagi lah tuan-tuan. Contoh yang lain, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Imam Tabari bawa dua pandangan. Satu pandangan yang mengekalkan kalimah yad, satu lagi pandangan yang mengatakan yad itu adalah qudrah, qudratullah fawqa qudratihim. Maknanya dia takwil tu memang ada maksud dia kita tukar makna dia, dan itu memang ada dalam Quran, tuan-tuan. Contoh majaz ni panggil majaz, kiasan, tuan-tuan. Bahasa Melayu banyak kiasan. Kalau kita baca bahasa Melayu banyak, tuan-tuan. Dulu ada satu pemberita nama apa? Karam Singh Walia. Dia rajin kan, bila nak habis dia bercakap. Itu semua kiasan, tuan-tuan. Hebat, orang Melayu ni banyak kiasan. Tuan-tuan cuba baca buku-buku dia, menarik naknya. Tok nenek kita dulu sangat bijak dan cerdik. Contoh kita kata apa? Antara kiasan lah. Macam tadi saya sebut apa? Seperti apa? Seperti pagar apa? Pagar makan babi. Pagar apa? Pagar macam mana? Seperti pagar makan babi. Macam mana pagar makan babi? Harapkan pagar makan babi. Bukan pagar, pegar. Itu kita silap pula, tuan-tuan. Mana ada pagar makan babi? Saya pelik. Sejak bila pagar makan babi? Saya kecil-kecil dulu orang tulis pagar tu tindih padi lah apa. Bukan pagar, pegar. Pegar tu seekor burung yang ditugaskan untuk makan apa? Tikus. Tapi dia bukan makan tikus, padi sekali dia sapu. Itu sebenarnya. Hebat tu. Seperti melepaskan batuk di tangga. Saya lu pelik, batuk di tangga. Pasal apa melepaskan? Makna dia apa? Buat kerja sambil lewa. Saya pun pelik. Habis tu tak boleh batuk ke di tangga? Adakah kita batuk di tangga, batuk buat kerja sambil lewa? Itu nak kena tahan batuk di tangga. Bukan, batuk itu merujuk kepada apa? Tempurung yang orang dulu-dulu kan basuh kaki. Jalan-jalannya basuh kaki. Kalau tidur duk menggigau kayan tu, orang dulu kata apa? Tidur tak basuh kaki. Jadi dia suruh basuh kaki kan waktu malam. Basuh dulu, orang dulu dia ada tempayan, pasal tak? Nak masuk rumah dia ada tempayan dekat tangga tu. Basuh kaki atas tangga. Jangan lempak terus tempurung tu dalam tu. Itu kata melepaskan batuk. Ada orang duduk atas tangga, dia lempak aja. Apa? Dia lempak apa? Tempurung tu dalam tu. Tu kata melepaskan batuk di tangga. Maksudnya dia buat kerja lebih kurang. Turun elok, letak elok.
Tapi nak cerita banyaklah bahasa kiasan tu. Banyak bahasa kiasan orang Melayu ni. Bagaikan apa? Pungguk rindukan bulan, perigi cari timba, macam-macam lah. Semua dia ada makna simbolik dia. Arab lagi banyak tuan-tuan. Arab lagi banyak, sangat banyak. Baik. Jadi contoh dalam Quran sebut was'alil qaryatal lati kunna fiha, dan tanyalah kepada kampung yang kami lalui. Tanya pada kampung. Itu majaz. Itu majaz. Ada orang dia nafi, itu bukan majaz, itu dari segi bahasa dia faham. Majaz lah tu. Arab memang faham majaz. Memang ada majaz dalam Quran. Ini pendapat jumhur ulama. Siapa yang menafikan majaz, ini bercanggah dengan majoriti ulama. Ulama bahasa dalam Quran. Apa makna tanya pada kampung? Bukan tanya kampung, tanya siapa? Penduduk kampung. Kita menggunakan kadang-kadang. Kita beli motor, lepas tu kawan kita tanya, hang beli kat kedai mana? Kedai sekian dan sekian. Berapa harga dia? Aku tak ingat dah. Hang pergi tanya kedai tu lah. Kita pergi tanya kedai ke tanya orang dalam kedai? Kan ada orang yang pergi tanya kedai, duduk depan kedai. Saya ingat tak ada orang lagu tu tuan-tuan. Dia faham. Bila tanya kedai, tanya orang dalam kedai tu. Kita guna juga, bukan tak guna. Cukup kepala tuan-tuan. Cukup kepala tuan-tuan. Habislah tu kopeh kita punya kulit-kulit kepala ni. Cukup rambut. Kita kata cukup kepala. Boleh lah. Itu bahasa. Memang dalam bahasa Melayu ada, bahasa Arab lagi banyak. Dia guna kaedah tu yang banyak dalam Al-Quran. Baik, kemudian cara mentakwilkan ayat dan hadis mutasyabihat. Ini cara takwil. Cara takwil ni maksud apa? Cara menjelaskan makna dia. Inilah jalan yang paling mudah diterima oleh orang tuan-tuan. Paling mudah. Dipanggil ahkam. Yang paling selamat macam ulama salaf. Kita baca, kita faham makna dia, tapi makna dia bukan seperti ada dalam kepala kita. Boleh tak? Itu yang disebut oleh Imam Ibn Kathir. Wa makna makna mutasyabih. Manfiyun anil adhanil mutasyabbihin. Makna yang tak sesuai bagi Allah tu ternafi. Ulama salaf macam tu. Bila baca ayat-ayat ni faham, dari segi makna faham, tapi bukan seperti itu. Bila diitlakkan pada Allah, bukan seperti mana yang ada dalam minda kita. Kerana Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah Ta'ala tak sama dengan apa-apa. Baik, kemudian ulama mutaakhirin mentakwilkan nas tersebut seperti berikut. Yang pertama, yang bermaksud dengan istawa. Ini banyak dalam Quran sebut. Wastawa summa stawa 'alal 'arsy. Inna rabbakumul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa stawa 'alal 'arsy. Tuhan kamulah yang menjadikan langit dan bumi, kemudian dia beristawa di atas arasy. Jangan jadi macam orang Yahudi tuan-tuan. Siapa anggap istawa ni duduk betul-betul, takut jadi macam orang Yahudi lah tuan-tuan. Pasal orang Yahudi anggap apa? Saya pernah sebut kat tuan-tuan kan. Orang Yahudi anggap apa? Dalam hadis Nabi sebut jelas, Allah menjadikan, memang Allah dalam Quran sebut banyak kali menjadikan langit dan bumi dalam tempoh 6 hari. Dalam hadis sahih sebut, mula Allah Ta'ala cipta langit dan bumi hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Kemudian istawa al-arsh. Orang Yahudi anggap apa? Allah Ta'ala duduk atas arasy. Pasal apa duduk? Tak larat, penat. Relax. Itu orang Yahudi, dia cuti hari Sabtu. Hamas serang pada hari Sabtu. Negara Arab dalam peperangan Yom Kippur 6 Oktober 1973, hari Sabtu, serang mengejut Israel. Baik, jadi saya nak ceritanya tuan-tuan, bukan makna duduk rehat tuan-tuan. Kalau kita faham dia duduk rehat tuan-tuan, apa mak beza kita dengan Yahudi? Itu Yahudi hari Sabtu dia bercuti. Pasal apa? Allah pun duduk rehat hari Sabtu, kita nak kerja. Ini jadi apa beza? Ini anggapan yang salah tuan-tuan. Kalau kita faham istawa ni dengan makna duduk tuan-tuan, apa beza kita dengan Yahudi tuan-tuan? Apa beza? Sebab kita tahu bila sebut duduk ni rehat. Duduk tak buat apa, rehat. Kalau kita faham dengan makna julus. Dan itulah yang dipegang oleh orang Yahudi. Kalau manusia duduk buat apa? Duduk rehat. Penat rehat. Kita jangan faham lagu tu tuan-tuan.
Kalau ada orang kata makna istawa dengan makna duduk, ada dulu kan, ada satu ulama di Kelantan sebut duduk, bersela lendik dia sebut. Tapi bila orang tanya balik, oh dia kata tak, duduk itu, sela lendik itu dengan makna majazi. Maka dia bagi contoh-contoh majazi. Oh saya faham, duduk di situ dia bagi makna saja. Di sisi dia juga ayat itu ayat majazi. Dia bagi contoh lah, cukup kepala, lembu putih. Contoh-contoh yang dia bagi itu, rahimahullah, saya tak nak sebut nama dia, menunjukkan dia berpegang ayat itu bukan ala haqiqatihi, bukan di atas hakikat dia, tapi ayat itu dengan makna majazi. Duduk yang disebut sela lendik apa semua tu bukan duduk betul, duduk majazi. Oh kita tahu dia cuma bagi makna perkataan tu. Tapi dalam pengajian di Malaysia ni memang cara tu bukan begitulah cara dia. Kalau pengajian di Malaysia ni dia takwil. Itulah kebanyakan pengajian di Malaysia. Dalam kitab-kitab akidah kita mengaji silibus, dia takwil supaya apa? Tak timbul salah sangka ataupun persamaan dengan Yahudi. Sebab saya pernah jumpa orang dianggap itu akidah Yahudi. Bukan, dia bagi makna saja. Bila tanya, oh dia bagi itu makna majazi, makna majas. Makna majas ni apa? Makna kiasan, bukan duduk sungguh. Makna dia lain, hanya Allah yang tahulah makna yang apa yang layak bagi Allah lah. Makna dia apa? Istawa al-arsh pada ayat Ar-Rahman itu ialah memerintah dan menguasai. Makna dia istaula. Ini disebut oleh ramai tuan-tuan. Ahli sunnah, ramai ahli sunnah sebut, Mu'tazilah pun sebut. Kita bukan ikut Mu'tazilah, tapi kita ikut makna. Kita bukan ikut Mu'tazilah. Malah ada syair lagi. Syair apa? Qad istawa bishrun al, saya minta maaf tuan-tuan, mungkin agak berat sikit isu ni. Saya cuba ringkaskan tuan-tuan. Qad istawa bishrun al-Iraq bighairi dahmin wa apa? Bighairi saifin wa damin mihraq. Bishr telah menguasai Iraq tanpa darah dan tanpa pedang, tanpa pedang dan darah. Jadi syair ini daripada Akhtal tuan-tuan. Akhtal ni seorang Kristian. Ada orang kata kenapa ambil berhujah dengan syair Akhtar? Yang berhujah dengan syair ni tuan-tuan Imam Qurtubi. Ramai lagi ulama tafsir. Kita bukan berhujah dengan akidah Akhtal. Akhtal tu dia orang Arab dan dia pakar bahasa. Dan Al-Quran diturunkan di dalam bahasa Arab. Kita walaupun tuan-tuan, kita ni orang Islam, kita tak pernah mengaji bahasa Arab. Dengan orang Kristian yang mengaji bahasa Arab. Siapa pandai bahasa Arab? Yang mengaji bahasa Arab. Kristian mengaji bahasa Arab. Saya masa dekat universiti dulu, saya mengaji satu buku, Al-Mulakhas fi Ilmin Nahwi, kalau tak silap. Buku tu yang tulis seorang Kristian daripada Mesir, kalau tak silap. Dia Kristian, dia bukan Islam. Tapi buku tu menjadi silibus. Sampai sekarang masih ada di rumah saya. Menjadi rujukan saya kalau saya pening. Kristian yang tulis buku tu. Walaupun dia bukan Islam, tapi dia pakar bahasa. Malah zaman Nabi SAW, tentang Quraisy sangat pakar bahasa. Sangat pakar. Geng-geng Quraisy yang tak beriman tu, mereka ahli bahasa. Sebab tu bila dengar Al-Quran, mereka kagum. Dan tak salah kalau saya kata Quraisy dulu lebih hebat daripada ahli bahasa yang ada sekarang. Sekarang ni dah banyak bercampur dengan bahasa yang lain. Tapi dia tak beriman pasal dia keras kepala lah tuan-tuan. Jadi syair yang kata syair itu walaupun daripada Akhtal, kita merujuk kepada kemahiran bahasa dia. Ini disebut istawa, yang ini menguasai. Memerintah dan menguasai, iaitu untuk menunjukkan kebesaran dan terlaksananya segala keputusan Allah. Apa makna istawa al-arsh? Arsh adalah makhluk Allah yang paling besar sekali. Jadi Allah menguasai arsh, maka Allah menguasai seluruh alam. Itu makna dia. Ini makna simbolik. Kalau bahasa Melayu banyak kiasan, bahasa Arab lebih hebat tuan-tuan. Bilisan Arabiyyin mubin. Kita pernah dengar hadis Nabi kan? Langit dan bumi ini diumpamakan dengan kursi. Kursi. Kita ada ayat kursi kan? Kenapa dinamakan ayat kursi? Pasal dia ada ayat disebut kursi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Tentu langit bumi luas ni, langit bumi ni tak bertepi ni. Kita tak jumpa lagi hujung langit tuan-tuan. Belum jumpa lagi hujung langit, tapi luas dak langit? Luas tuan-tuan. Sebab tu kita dalam hidup ni, bila kita menghadapi masalah, kita kena ingat, jangan fikir masalah kita tuan-tuan. Fikir apa tuan-tuan? Waktu kita duduk sekarang ni, di atas langit ada matahari, ada bulan, ada planet yang berjalan, ada ikan dalam laut. Ingat, banyak benda di sekeliling tuan-tuan. Supaya kita jangan duk fikir sangat masalah kita. Ni sekarang kita duduk sekarang ni,
Tu banyak planet-planet, komet-komet, meteor-meteor yang sedang bergerak di langit. Bila kita tengok benda-benda langit ni tuan-tuan, alam semesta, kita perhati tuan-tuan, jiwa kita jadi luas. Luas. Tuan-tuan nak jadi jiwa luas, baca tentang langit, baca tentang alam. Tuan-tuan punya jiwa luas. Macam mana nak tahu jiwa tu luas tuan-tuan? Sebab tu Allah Ta'ala suruh tengok tuan-tuan. Macam mana ayat dia? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Golongan ulul albab ni yang memikirkan tentang langit dan penciptaan langit dan bumi. Tuan-tuan, kita fikir Allah Ta'ala suruh memikirkan tentang apa? Langit, penciptaan Allah di langit dan penciptaan Allah di bumi. Kehebatan makhluk-makhluk Allah ni tuan-tuan, banyak yang hebat-hebat. Sayang, berkali-kali sayang tuan-tuan. Kebanyakan yang kita jumpa penemuan-penemuan sains yang hebat-hebat bukan orang Islam yang jumpa. Allah Ta'ala suruh orang Islam. Tuan-tuan percayalah, kalau tuan-tuan orang yang mengkaji alam, mengkaji langit bumi tuan-tuan, jiwa tuan-tuan besar, luas. Jiwa luas ni macam mana? Kalau ada masalah dalam hidup ni, kita tak pandang pun tuan-tuan. Contoh, ada bergaduh sikit dengan jiran pasal ayam dia berak depan rumah. Masa tu nak tahu jiwa besar ke kecil. Kalau jiwa kecil tuan-tuan, itu punya pasal pun dah seminggu tak boleh tidur. Jiwa kecil itu sempit sungguh tuan-tuan. Ada orang kadang-kadang jiwa kecil sangat, sensitif, kenduri, adik-beradik tak mai. Allah, setahun masa muka. Sempit dada tu, sempit dada. Ada seorang ustaz saya cerita, dia nak kahwin bertunang dengan seorang perempuan tu lari ikut lelaki lain. Dia hampir-hampir nak gila. Tapi ustaz saya ni dia cerdik, dia ngajar akidah juga. Dia kata kat kawan dia macam nilah, dia dah macam nak jadi miring lah, jadi gila tuan-tuan. Duk fikir masalah, tuan-tuan fikir masalah bukan selesai pun, gila lagi dah. Fikir masalah jangan fikir. Kalau boleh, kalau macam kita ni macam komputer tuan-tuan, bila ada masalah kita select, delete ni lah. Kalau boleh delete daripada memori kita ni, delete. Jangan mengharap pada orang yang tak sudi. Kita kalau ada adik-beradik panggil tak elok, panggil huduh. Kita selalu tolong dia, susah kita tolong, dia kenduri kita pergi, memang kita jaga sungguh. Tapi bila dia susah, habuk pun dia tak tolong, kenduri habuk pun dia tak mai, siap mengata kita lagi tuan-tuan. Orang lagu tu tuan-tuan, kalau boleh tuan-tuan delete daripada memori tuan-tuan. Itu ya. Jangan tuan-tuan fikir teruk betul lah dia ni. Tuan-tuan duk fikir buat apa? Buat sakit hati lah. Dia bukan boleh jadi baik pun bila kita marah. Dia duk panggil lagu tu juga. Delete dia daripada memori kita. Betul tak? Delete dia. Delete. Jangan fikir. Cuma jangan putuskan hubungan silaturahim. Mana dia kalau dia susah, kita tolong lah. Betul tak? Tolong sekadar mampu. Tak mau tengok muka dia, bagi duit ke orang, bagi kat dia. Tapi jangan putus saudara, tak boleh lah. Qati'ur rahimin dia panggil. Tapi kalau kita segan nak jumpa dia pasal panggil dia tak elok, itu bukan putus silaturahim. Putus silaturahim ni cakap kan, kita tak cakap dengan orang 3 hari, bukan maksud putus silaturahim. Saya tak cakap dengan tuan-tuan berapa bulan, berapa lama dah tuan-tuan. Bukan 3 hari lah. Berapa lama saya tak cakap dengan tuan-tuan. Jelas saya tak main sini. Dia yang tak cakap dengan orang ni kerana marah, kerana benci, kerana bermusuh. Itu tengok niat. Kalau tak nak bercakap pasal aku segan dengan dia, panggil dia tak elok, dia tak termasuk dalam memutuskan silaturahim. Tengok niat. Baik tuan-tuan, kemudian baik, kita tengok yang ayat yang pertama dia bagi tuan-tuan. Itu ayat yang pertama, istawa. Istawa maksudnya dia menguasai langit dan bumi. Saya lupa, ustaz saya cerita ni, kawan dia nak jadi gila, putus cinta. Ustaz saya kata, han naik motor petang-petang, ronda kampung tengok padi. Kawan dia nak jadi miring lah, teruk sangat lah. Dan memang ada orang gila pun, saya jumpa orang yang jadi gila tuan. Kawan saya ada seorang jadi gila. Lah ni elok lah. Hari tu saya tengok dia gila, lama juga dia gila. Dia nak dengan satu orang perempuan. Dia rasa itulah perempuan paling lawa sekali. Saya tengok biasa tapi nak buat macam mana tuan-tuan, mata orang tak sama. Kita tengok biasa je, tapi dia tengok lawa sungguh. Kira itulah yang ada pujaan hati dia. Saya pengalaman lah tuan-tuan, saya mengaji merata. Kalau tuan-tuan nak kata orang perempuan cantik ni, kat mana saya pergi pun ada.
Kalau tuan-tuan dah biasa tengok orang perempuan cantik, tuan-tuan biasalah. Betul tak? Cantik tu biasa. Saya mengaji di Kelantan, saya jumpa orang perempuan cantik. Saya mengaji di Darul Quran, saya jumpa orang perempuan cantik. Saya mengaji dekat mana-mana pun saya jumpa orang perempuan cantik, tuan-tuan. Kat Kubu Gajah ni pun ramai yang cantik. Betul tak, tuan-tuan? Kalau nak kata cantik, Kubu Gajah pun ramai. Tak payah pergi jauh pun. Saya pernah jumpa orang Jawa yang cantik. Saya pernah jumpa orang Jawa, orang Banyak yang cantik. Pernah? Lawa, orang Banyak. Pernah jumpa orang Kelantan cantik. Pernah jumpa orang Kedah yang lawa. Pernah? Semua ada, tuan-tuan. Pergi mana-mana ada. Tapi yang tak ada apa? Yang sesuai dengan kita tu susah. Itu susah. Yang cantik boleh cari, tuan-tuan. Baik. Kawan saya ni tak dapat. Gila, tuan-tuan. Gila. Lah ni saya tengok dia okey dah sikit. Mungkin dia berubat kot. Pasal apa jadi gila? Cuba dia berjalan, tengok alam. Betul tak? Jalan, tengok banyak tempat. Fikir langit, bumi. Jiwa dia luas. Tak ada masa nak fikir hantar mau sudah. Banyak orang perempuan lain. Macam tu. Tak ada satu apa? Ini hikmah lah, tuan-tuan. Satu orang bijaksana. Anak murid dia mengadu pada dia. Dia ada masalah hidup. Macam-macam masalah. Tok guru dia pandai. Tok guru dia kata apa? Dia kata ambil cawan, bubuh air. Lepas tu bubuh garam 1 sudu. Kacau. Lepas tu minum. Dia pun buat lah. Tok guru dia cakap. Dia pun bubuh air, garam, kacau, minum. Tok guru dia kata rasa apa? Dia kata masin. Masin sangat. Kemudian Tok Guru kata ambil garam secawan, lempak dalam tasik, kacau. Cuba minum air tasik tu, rasa masin tak? Tak masin. Itulah jiwa. Jiwa kalau luas, masalah ni macam tak ada apa. Jiwa bila sempit, sikit punya hal pun anda tak boleh tidur malam. Antara tuan-tuan nak bagi tuan-tuan jiwa besar, tengoklah langit dan bumi. Tuan-tuan dah masa jalan, tengok alam semesta, tengok hijau-hijau, insya-Allah. Apatah lagi tuan-tuan buat kajian. Sebab tu saintis-saintis yang mengkaji ni, tuan-tuan, saya tak pernah jumpa bunuh diri, tuan-tuan. Tak pernah. Saintis tak kira dia Islam ke bukan Islam, kalau dia mengkaji alam semesta ni, jiwa dia memang luas. Malah ada yang kajian semesta sampai tak kahwin pun ada. Alam tu, dekatkan diri dengan alam, tuan-tuan. Yang kedua, yang dimaksudkan dengan wajah ni surah Ar-Rahman, wa yabqa wajhu rabbik. Itu ialah zat Allah yang kekal abadi. Zat. Yang ni termasuk dalam majaz, dipanggil majaz mursal. Alaqah dia punya kaitan dia dipanggil juz'iyah. Sebut sikit makna banyak. Ni bahasa Arab. Sebut sikit makna banyak. Contoh Quran kata warka'u ma'ar raki'in. Rokoklah kamu dengan orang-orang yang rokok. Bukan makna apa? Suruh rokok betul tak? Rokok saja, bukan. Makna dia solat berjemaah lah. Tapi salah satu perbuatan solat apa? Rokok. Ada yang lain? Ada waqumu lillahi qanitin, dan berdirilah pada Allah dengan khusyuk. Makna dia apa? Berdiri khusyuk, bukan? Makna dia solat lah. Tapi salah satu perbuatan solat adalah berdiri. Itulah kita panggil majaz mursal. Boleh? Zat Allah memang ada zat, tuan-tuan. Allah ada zat dan ada sifat. Apa itu zat? Macam ni, tuan-tuan. Kalau meja ni, mana zat meja ni? Ni. Yang saya ketuk ni zat meja ni. Ni yang saya ketuk ni zat meja. Mana sifat meja ni? Macam saya sebut tadi ya. Berat, keras, licin, cantik. Itu sifat. Macam tuan-tuan, badan tuan-tuan ni, badan yang saya boleh pegang ni, itu dipanggil zat, tuan-tuan. Apa sifat tuan-tuan? Kan tuan-tuan ada sifat. Apa sifat tuan-tuan? Handsome, melihat, mendengar. Betul tak? Itu sifat tuan-tuan. Bergerak, diam, sifat. Kemudian jadi makna di sini, wajah di sini, wajah itu kalau pada manusia pada manusia wajah itu makna dia anggota. Allah mukhatab pada manusia, bercakap pada manusia dalam bahasa yang manusia faham. Jadi dalam Quran bila sebut wajah bukan makna anggota, tapi merujuk kepada zat Allah, kerana dalam bahasa Arab ini dipanggil majaz mursal. Kenapa kena faham dalam bahasa Arab? Kerana Allah Ta'ala sebut bilisanin arabiyyin mubin, kerana Al-Quran itu turun dalam bahasa Arab yang nyata, dan kita kena faham macam mana orang Arab faham. Baik tuan-tuan, kemudian yang ketiga,
Yang dimaksudkan dengan yadullah pada ayat yadullah fawqa aydihim itu maknanya qudrah dan kekuasaan. Maknanya dia kuasa. Kuasa Allah di atas kuasa mereka. Maknanya dia apa? Allah lebih berkuasa di atas segala kuasa yang ada pada atas dunia ni. Yang mana ada orang berkuasa, Allah lebih berkuasa. Itu makna yang lebih mudah faham. Dan ini juga disebut oleh Imam At-Tabari. Ini pandangan ulama salaf pun disebut. Pandangan yang kedua, ini bukan ta'til, ini memang disebut oleh ulama salaf. Baik, ayat ni isu sikit tuan-tuan. Yang dimaksudkan dengan ra'aitu rabbi dalam hadis ra'aitu rabbi fi ahsani surah, itu bererti baginda menghadap Tuhannya. Maknanya dia apa? Ra'aitu rabbi fi ahsani surah, aku melihat Tuhanku dalam rupa yang paling cantik. Saya nak baca sikit tuan-tuan beberapa isu dalam hadis ni yang ceritanya macam Nabi SAW pernah melihat Allah di dalam mimpi. Ni saya sebut tuan-tuan beberapa hadis lain tuan-tuan. Baik, antara hadis yang saya baca lah. Ra'aitu rabbi fi suratin syabin, tak ada dalam kitab, saya ambil yang lain. Ra'aitu rabbi fi suratin syabin amrad lahu wafratun ja'din qatatin fi rawdati khadra. Aku melihat Tuhanku dalam bentuk seorang pemuda amrad. Pemuda amrad yang tidak bermisai dan tidak berjanggut, rambutnya sangat kerinting. Nabi melihat Allah dalam rupa pemuda amrad. Apa itu pemuda amrad? Pemuda yang belum ada misai dan janggut. Dia tak ada misai, maksud dia pemuda tu dia boleh kita kata macam umur 14, 15, belum ada misai ada janggut. Pemuda amrad dia bagi. Nabi tengok Allah dalam bentuk pemuda amrad yang handsome. Rambutnya sangat kerinting dan lebat. Rambut dia sangat kerinting dan lebat di dalam taman yang hijau. Satu. Dalam hadis yang lain, dalam hadis ini pula sebut anna Muhammadan ra'a rabbahu fi suratin syabbin amrad min dunihi sitrun min lu'lu'in qadamahi aw qala rijlaihi khadirah. Bahwasanya Nabi SAW melihat Tuhannya dalam bentuk seorang lelaki tidak bermisai dan tidak berjanggut. Dia dikelilingi mutiara dan kakinya di atas rumput yang berwarna hijau. Tuan-tuan dengar betul-betul ni, jangan tidur tuan-tuan ni. Nanti tuan-tuan fikir Allah Ta'ala macam ni ke? Nak tidur, nak urai ni. Baik. Yang seterusnya, ra'aitu rabbi ja'dan amran alaihi hullatun khadra. Aku melihat Tuhanku berambut kerinting, tidak bermisai, tidak berjanggut dan berpakaian cantik berwarna hijau. Seterusnya, ra'aitu rabbi fi suratin syabin amra ja'din alaihi hullatun khadra. Aku melihat Tuhanku dalam bentuk seorang pemuda yang tidak bermisai, tidak berjanggut, berambut kerinting dan berpakaian cantik berwarna hijau. Pandangan yang paling mudah dalam isu hadis ni, paling mudah pandangan yang diutarakan oleh 3 orang ulama. Yang pertama Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Ilal Al-Mutanahiyah. Yang kedua Imam Az-Zahabi dalam Siyaru A'lamin Nubala. Yang ketiga pandangan Imam As-Subki dalam Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra. Semua sepakat menolak hadis ni. Sepakat. Hadis lagu ni tak boleh dibaca, tak boleh disampaikan kepada masyarakat. Kerana apa? Bukan salah hadis, ada kesilapan pada perawi. Tuan-tuan tahu macam mana hadis dibukukan daripada Nabi SAW, sahabat, perawi pertama, perawi kedua, ketiga, keempat, barulah dibukukan. Boleh jadi ini adalah satu kesilapan dalam perawi yang dengar tu. Boleh jadi dia silap, dia dengar pada orang lain, dia sandarkan pada orang lain. Boleh lah. Ini pandangan yang paling mudah lah. Tapi ada juga ulama yang apa, yang menerima. Dengar betul. Ada ulama yang terima ni, terima. Tapi dia terima hadis ni, ada segelintir tuan-tuan ulama yang terima. Dia terima ni bukan makna betul. Bukan Allah Ta'ala ni pemuda amrad. Pemuda, kenapa disebut pemuda amrad? Ahli syurga macam tu tuan-tuan. Ahli syurga dia tak ada janggut, tak ada misai. Dia disebut dalam hadis, ahli syurga tak ada janggut, tak ada misai. Jadi makna hadis tu makna mimpi tuan-tuan, bukan makna sebenar. Yang Nabi tengok tu bukan hakikatnya Allah begitu, bukan. Tuan-tuan ingat tak kisah Nabi Yusuf? Yang ada pemuda yang mengadu pada Nabi Yusuf tu kan, yang dimimpi. Seorang dimimpi apa? Dia memerah arak, memerah anggur buat arak. Dia tengok diri dia sedang memerah anggur buat arak. Seorang lagi mimpi dia bawa roti atas kepala. Makna dia yang tu ke? Bukan itu makna dia. Makna dia apa? Tanya Nabi Yusuf, ni cerita ni sebut dalam surah Yusuf Al-Quran. Nabi Yusuf bagi tahu apa?
Adapun hang yang perah anggur tu, hang akan hidup menjadi orang yang melayan raja. Pasal pada zaman tu orang yang layan raja ni memang dia perah anggur. Yang kedua, yang bawa roti atas kepala tu, burung makan, bukan makna itu makna dia. Makna dia apa? Engkau akan mati disalib, akan dibiarkan busuk sampai burung datang makan kepala kamu. Ingat raja dalam surah Al-Quran juga sebut, surah Yusuf. Surah Yusuf ni menarik. Cerita Nabi Yusuf ni daripada A to Z, A sampai Z, habis terus. Turun sekali tuan-tuan, surah Yusuf. Waktu Nabi tengah sedih. Cerita raja yang mimpi kan, dia tengok ada 7 tangkai gandum yang subur dan 7 tangkai gandum yang kering. Dan dia tengok ada 7 ekor lembu yang kurus kering memakan 7 ekor lembu yang gemuk. Dalam mimpi tu raja tu tengok ada lembu yang kurus kering, dia makan. Pelik tuan-tuan, dia makan lembu, 7 ekor lembu yang gemuk. Tuan-tuan, raja ni bukan Islam. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, mimpi yang benar ni tak semestinya tuan-tuan orang yang baik tuan-tuan boleh dapat. Firaun kan mimpi kan, ingat kita baca, Firaun kan dia mimpi yang ada api daripada Baitul Maqdis datang membakar semua rumah-rumah dia, pengikut dia. Maka tukang sihir dia semua tahu akan datang Nabi di kalangan Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaan Firaun. Mimpi yang benar. Raja ni bukan Islam, dia dapat mimpi yang benar, tapi nak tafsir itu susah. Apa makna yang raja tu nampak lembu kurus makan 7 ekor lembu yang gemuk? Bukan makna sungguh-sungguh macam tu. Makna dia apa? Lembu yang gemuk tu 7 tahun yang subur. Ni daripada raja tu mimpi 7 tahun nak mai ni subur sesubur-suburnya. Habis 7 tahun mendatang ni akan mai 7 tahun yang kedua. 7 tahun yang kedua pula sangat apa? Kemarau. Itu makna dia. Samalah yang Nabi SAW tengok ni. Bukan yang dia tengok tu Allah, tapi dia ada tafsiran dia. Boleh lah. Bukan itu hakikat Allah. Kalau yang terima macam tu, boleh lah. Tapi yang hak mudah macam tadilah, yang disebut oleh 3 ulama tadi. Baik, maksud hadis itu bererti baginda menghadap Tuhan. Tapi sebenarnya ada hadis ni yang jelaskan, bukan Allah, tapi atin min rabbi. Nabi melihat dalam mimpi bukan Allah, tapi seseorang utusan daripada Allah. Dijelaskan. Maknanya yang Nabi tengok tu malaikat. Atani lailah ati min rabbi. Adalah hadis lain. Telah datang kepadaku seorang utusan daripada Allah. Maknanya yang Nabi tengok tu bukan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi utusan daripada Allah. Boleh jadi para malaikat. Ada hadis lain sebut. Baik, kemudian yang kelima saya habiskan. Yang dimaksudkan yada'u qadamahu pada hadis Innal Jabbar itu menunjukkan kegagahan dan kehebatan Allah. Hadis ni ceritanya neraka ni dia minta, dah lempak semua orang ahli neraka dalam neraka masih lagi minta. Neraka ni garang tuan-tuan, dia nak lagi orang masuk dalam dia. Yang jahat ingkar. Allah meletakkan kaki Allah dalam neraka. Allah letak kaki Allah dalam neraka sampailah neraka kata cukup. Qat. Bukan kaki kita ni tuan-tuan. Bukan, maksud dia kuasa Allah. Kuasa Allah, kegahan Allah. Ada ulama kata tak, Allah Ta'ala letak ahli neraka yang lain sehingga penuh. Nah, dia 2 tafsiran. Tapi bukan dalam kepala kita gambar dalam kepala letak kaki, itu makhluk. Hadis-hadis mutasyabihat tak tergambar dalam kepala. Kemudian yang keenam, yang dimaksudkan dengan yanzilu rabbukum pada hadis yanzilu rabbukum ila sama'id dunya pula ialah menerima hambanya pada ketika itu, kerana terdapat dalam bahasa Arab nuzul dengan makna iqbal, menerima. Nampak? Maksud dia yang ayat apa, hadis Nabi, setiap sepertiga malam Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Maksud dia Allah menerima amalan orang pada malam tu. Sebab dalam nuzul dalam bahasa Arab dia ada makna lain, maksud dia iqbal, menyambut, menerima. Boleh lah. Pendek kata tuan-tuan, berkenaan dengan Allah, kalau tuan-tuan terbayang dalam kepala, itu adalah satu kesalahan dan terpesong. Ada hadisnya Allah Ta'ala turun, tuan-tuan bayang dalam kepala, memang Allah Ta'ala turun betul lah, daripada arasy turun ke langit dunia, lepas tu naik balik, nanti turun balik. Kalau itu yang kita fikir, itu adalah kefahaman yang memang terpesong. Sebab Allah Ta'ala tidak terikat dengan tempat dan masa. Allah Ta'ala tak berhajat pergi dan datang. Pasal apa saya kena main sini? Pasal ada jarak tuan-tuan. Betul tak? Saya kena main daripada mana? Daripada masjid tinggi. Kalau saya duduk rumah saya baru siap, daripada Alat Bungsu, saya kena main sini.
Pasal apa saya kena mai? Jarak memisahkan kita. Oh, macam tu. Jarak memisahkan itu pasal mai 15 minit, 20 minit. Tentu Allah Taala macam tu kah? Jarak memisahkan Allah kah? Masa memisahkan Allah. Itu Allah Taala lemah lah. Hadis tu mesti faham seperti mana yang layak dengan kebesaran Allah. Allah Taala tak berhajat pada masa dan tempat, time and space. Boleh lah. Pergi dan datang ni manusia kerana kita terikat dengan tempat dan masa. Allah Taala tak berhajat pada semuanya. Jadi kena faham turun itu bukan turun yang ada pada makhluk, turun yang layak bagi Allah, ataupun dengan makna iqbal tadi. Habis. Akan datang kita fikir simpulan lah tuan-tuan. Sikit lagi tapi akan datang lah.